Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Sementara rakan-rakan yang lain masuk, saya setting dulu apa yang perlu. Sekejap, saya nak share dulu live dekat ni. Share option to page. Page ni. Share to group. Share to group. Copy link. Okay. Put live malam ni. Client WTS bakal. Okay. Okay, settle. Nak kena share satu-satu. Okay, lagi 2 minit lepas tu kita start. Sebelum tu, sebelum kita start, kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak jelas, boleh tekan 1, at least saya tahu. Tuan Kemaru tak ada hari ni. Biasa Tuan Kemaru ada dah. Panjang umur. Kalau suara dengar dengan jelas, gambar nampak jelas, tekan 1. Kalau boleh nampak pokok ni, tekan 1. Pokok. Okey. Selamat datang Tuan Ahmad Anwar Janjidan. Dekat Facebook baru ada 8 orang. So mungkin tajuk malam ni tak menarik kot. Tapi tak apa. Perkongsian malam ni saya nak bagi introduction je dulu kepada gold investment. Sebab selain daripada kita melabur dalam pasaran saham, yang mana pasaran saham ni pun sebenarnya dia ada satu konsep yang kita panggil sebagai value investing.
So apa yang menariknya adalah setelah saya dah belajar tentang value investing secara proper kan, secara proper sebab saya pergi ikut, actually saya dah ada 3 kursus ataupun seminar yang saya hadir yang belajar tentang fundamental dan specifically tentang value investing lah. Okay, ada 3. First, saya hadir tahun 2018. Second, online class tahun 2019 lebih kurang. Dan yang ketiga ni baru je latest last month, okay, baru tamat. Dia ada dalam 8 plus beberapa jam, 8 hari plus beberapa jam. So ada silibus yang lengkap lah dia ajar kan. So tapi dalam banyak-banyak kelas yang saya hadir tentang value investing ni, kelas yang ketiga ni yang paling best. Maksudnya saya dapat grab betul-betul lah dia punya konsep, apa yang nak disampaikan oleh coaches dan cikgu yang mengajar tu lah, Sifu lah. Sebab salah seorang coach yang ajar tentang value investing ni, yang kelas yang latest yang saya hadir ni adalah Kenchi nama dia. Nama dia Kenchi. Dia adalah CEO ataupun founder kepada 8VI. 8VI punya company, holding Berhad. Holding lah, 8VI Holding. Dia adalah CEO salah satu daripada syarikat yang public listed yang tersenarai dekat Singapore Stock Exchange. So apa yang dia sampaikan adalah, dia cakap cara dia punya penyampaian ni adalah special sebab dia as a investor, dia sendiri adalah investor, as a coaches, orang yang mengajar value investing, as a business owner sebab dia ada beberapa business yang dia handle, and as a CEO of a public listed company. So dia punya sudut pandang memang tepat, as a, kalau dia nak pilih value yang kita cakap memang valuable company, memang tepat sebab dia sendiri CEO company yang public listed dan dia sendiri yang bawa company dia menuju ke arah yang high value, macam tu. So antara yang menariknya apa yang dia cerita adalah company dia last year membuat kenaikan sebanyak 1,800% dalam masa setahun. Okey ke tak okey? Nama syarikat dia adalah 8VI. So kalau tengok dekat Singapore Stock Exchange nanti boleh jumpa lah. Okey, kita dah 9.47, kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya ucapkan tahniah. Terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk kita sama-sama discuss satu topik yang saya rasa agak penting, especially untuk kita as a investor. Sebab bila kita belajar tentang pelaburan kan, biasanya kita akan bercakap tentang pelaburan dan kita akan fokus kepada saham kan. Tapi sebenarnya dalam istilah pelaburan, dia ada banyak cabang. Antaranya yang kita sentiasa fokus adalah saham lah kan. Sebab saham ni antara satu instrumen pelaburan yang cepat dan profitable dan high risk jugalah. Dia high risk tapi dia high reward. And then dia boleh cepat dan dia boleh lambat. Dia very flexible kalau pelaburan saham. And then pelaburan saham ni antara salah satu dia pelaburan yang very liquid ataupun ada kecairan yang tinggi. Okay? Kalau kita nak compare berbanding dengan properties ataupun sektor hartanah. Okay? Sebab sektor hartanah ataupun real estate lah dipanggil kan. Real estate ni yang melibatkan tanah-tanah, bangunan-bangunan kan. Kalau properties ni dia melibatkan rumah-rumah sewa kan, kedai-kedai sewa macam tu kan. So perbezaan di antara saham dengan dipanggil apa properties, real estate ni, apa istilah dia tu? nama dia punya sektor tu. Property lah kan. Property lah, hartanah lah kan. Perbezaannya adalah satu rates, bukan rates tu yang listed tu, company-company yang jaga manage building, office tu. Sektor hartanah lah, sektor hartanah lah kan. Beza antara pasaran saham dengan sektor hartanah ataupun properties lah yang kita panggil adalah liquidity. Sebab hartanah dia tak liquid seperti mana saham. Saham kita boleh beli hari ini dan jual hari yang sama. Kalau rumah tak pernah lah kan, tak pernah orang buat beli hari ini jual besok, tak pernah. Okay? Tak pernah.
Tapi kalau gold investment ataupun dipanggil sebagai precious metal pun dia ada liquidity yang sama. Okay, dia ada liquidity yang sama. Cumanya kita kena tengok dari mana kita beli gold tersebut. Nanti kita akan go through lah. Kalau kita beli gold tu, mungkin kalau kita gunakan ETF kan, gold ETF yang ada dekat bursa, gold ETF dia disenaraikan sebagai patuh syariah sebab dia ada physical backup gold. Okay? Kalau ada physical backup gold, dia boleh disenaraikan sebagai patuh syariah. Kalau tak ada physical backup gold, dia boleh jadi tak patuh syariah. Nanti saya akan go through sebab saya dah buat dia punya slide PowerPoint agak detail juga. Cumanya banyak sangat. Kalau nak cover hari ni semua memang tak sempat. Ada lebih kurang 57 slide. Kita pergi one by one. And then satu lagi, kenapa saya pilih tajuk pelaburan emas ataupun gold ni, pelaburan ataupun peleburan emas kan, sebab dekat pasaran saham sendiri ada beberapa syarikat-syarikat yang memang terlibat secara langsung dengan gold, dengan emas. Macam Bahwest kan, Borneo Aqua West kan, Bahwest dia terlibat dengan gold mining dekat Sabah kan, dekat bagi sebelah-sebelah Tawau semua tu kan. Kalau Nice terlibat dengan emas juga kan. Pohkong, Tommy itu terlibat dengan jewellery atau barang-barang kemas kan. Zulian buat emas ke emas palsu. Tapi emas celup kan. Zulian emas celup tapi dia emas jugalah. Kalau kita tengok dekat bursa sendiri ada beberapa syarikat-syarikat yang memang direct terlibat dengan gold, okey. Tapi itu salah satulah daripada cara kita nak melabur emas melalui beli saham syarikat emas. Tapi kita tak dapatlah merasai memegang emas tu secara fizikal kan. Macam tu. So, sebagai dia punya introduction saya just nak bagi tahu sebenarnya pelaburan ni dia luas. Selain daripada saham, kita ada bond, kita ada ETF, kita ada luar daripada bursa, kita ada gold, precious metal kan. And then yang terbaru kita ada digital asset kan. Digital asset baru sahaja diklasifikasikan sebagai patuh syariah di Malaysia kan. Digital asset ni ada banyak kan. Macam yang baru-baru ni kan, beberapa hari lepas Ripple kan naik sampai 100% naik kan, daripada RM2 naik sampai ke RM4 kan, dah drop balik dah pun. Lepas tu kita ada Bitcoin kan. Satu Bitcoin dah RM200,000 kan. Dolar. Bukan ringgit, dolar kan. And then kita ada banyak lagi lah. Beberapa lagi yang digital asset yang ada. Sebenarnya banyak. Okay. Cuma yang famous tu tak banyak sangat lah. Okay. Digital asset ni dia ada pro and cons. Kalau kita tengok dari segi jangka masa panjang, dia ada possibility kenaikan untuk capital appreciation yang tinggi sebenarnya kalau long term kan. Tapi kalau kita pergi far beyond long term, sebenarnya dia akan ada satu masa yang mana kalau kita buat expectation lah kan, kita buat expectation yang one day, bayangkan apabila dah tiba masanya semua teknologi akan terhapus dekat dunia ni, masa tu baru kita akan kembali kepada precious metal. Faham tak apa yang saya cuba nak masukkan? Kalau faham tekan 2. Faham tak? Sampai satu zaman apabila semua teknologi dah tak boleh dipakai, diguna pakai, obviously internet apa semua memang dah tak boleh pakai, dia akan sampai ke satu masa yang mana orang akan mula kembali kepada precious metal. Precious metal ni tak semestinya gold kan, tapi salah satu yang utamanya gold lah kan. Dia ada silver kan, dia ada platinum, dia ada titanium, banyak lagi lah macam-macam jenis kan. Gold kalau kita tengok dalam periodic table tu kan, yang kimia punya nombor-nombor atom tu kan. Untuk gold, nama dia adalah aurium. Okay, aurium, nombor atomik dia 79. Okay, so kita pergi, saya share saya punya slide PowerPoint lah kita discuss dengan lebih detail sikit lah. Nak cakap saya expert, saya tak adalah apa-apa kelayakan pun sebenarnya. Cuma saya sendiri pernah terlibat lah dengan gold ni lama, tahun 2011 lagi sebenarnya. Cumanya lah masa tu saya masih bekerja kerajaan apa semua sekali.
and then tak ada expose sangat dengan ilmu yang betul tentang pelaburan. So macam saya cakap sebelum ini, a fool with his money soon parted. So saya kena ulang balik Saya kena ulang balik sebab kata-kata ini amat-amat terasa. Sebab apa yang dialami kan. Ni. Ini saya kena share dekat sini. Okey. Bukan kat sini. Kat mana Sekejap tengok sikit. Mana saya nak letak ni? Keburukan. Kat sini. Sekejap mana dah? Saya letak je lah kat sini dulu. Ini just peringatan je sebenarnya sebab dia kan, kalau sekiranya tuan-puan pernah belajar tentang belajar motivasi lah atau apa-apalah yang berkenaan dengan motivasi ataupun sukses kan sebenarnya. Macam Jack Ma cakap. Jack Ma cakap apa tau? Jack Ma cakap kalau seseorang tu masih muda kan, dalam umur dia 20-an, mungkin 30-an macam tu kan, consider masih muda kan. Sebab kalau 40 dah ke atas tu dah consider dewasa lah kan, dah consider macam dah berumur lah kan. So kalau macam umur dia 20-an, 30-an, sekiranya masa tu dia masih try and error dan buat kesilapan yang besar, sebenarnya it's okay. Kenapa Jack Ma cakap macam tu? Sebab zaman 20-an, 30-an tu adalah zaman yang kita baru nak merasa dunia sebenar. Sebab daripada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti kan dah habis banyak masa kat situ. Lepas habis tu baru nak berjumpa dengan dunia sebenar kan, the real world. So masa itulah baru akan adalah banyak cabaran yang berlaku kan, especially dari segi pengurusan kewangan, ekonomi dan sebagainya. Sebab memang obviously kalau kita tak belajar tentang ekonomi di universiti, kita memang tak akan belajar kat mana-mana. Okay? Melalui kita punya parent je sahaja yang akan mengajar kita ekonomi tu pun kalau mereka jenis yang ambil berat tentang ekonomi. Kalau tak, dia pun akan ikut juga arus perdana macam mana cara orang ramai memahami ekonomi melalui kehidupan seharian, yang tak ikut betul-betul dia punya teori ataupun tak ikut betul-betul dia punya sebenarnya formula ekonomi. Dan tak ada pun bab khusus yang kita belajar tentang ekonomi secara betul ataupun pengurusan kewangan lah dalam pendek kata yang senang kita nak faham kan. So kalau dalam usia 20-an, 30-an kita membuat satu kesalahan yang fatal atau satu kesalahan yang consider melibatkan jumlah yang besar dan sebagainya, Jack Ma cakap it's okay. Sebab everyone will make mistake. Cumanya kalau kita buat kesalahan tu masa umur kita masih muda, kita masih ada masa untuk rebound. Okay? Kita masih ada masa untuk rebound. So, masa tu tak kisah berapa lama kan. Tetapi sekiranya bila kita dah berada di 5 series, 6 series kan, 50-an, 60-an dan ke atas, masa tu barulah kita nak jump ataupun masa tu baru kita nak terlibat dalam sesuatu yang high risk yang boleh menyebabkan ekonomi kita drop kau-kau dan sebagainya kan, yang meletakkan diri kita dalam situasi risiko yang besar. Masa tu memang masa untuk recover tu dah tak cukup. Dia sama ada kita sempat recover ataupun kita meninggal dulu. Itu kalau dari segi umur lah sebab kebanyakan umat Nabi Muhammad kan antara 60 hingga 63 hingga 70 macam tu kan. So kita consider kalau umur 20-an, kalau sekiranya dia buat kesilapan, dia masih ada lagi mungkin 10-20 tahun ke depan untuk dia recover kan, untuk dia belajar ke, untuk dia buat something untuk get back on the right footing lah maksudnya kan, nak berdiri balik setelah dia terduduk macam tu kan. Okay, so kata-kata ni memang amat-amat menusuk kalbu lah. Sebab selepas dah terkena, barulah kita sedar kan, rupanya a fool and his money are soon parted ni maksudnya bukanlah orang bodoh tau. Majoriti kita ni sebenarnya kalau sekiranya kita tak belajar ataupun kita tak mencari ilmu tentang kewangan, memang kita termasuk dalam kategori ini. Okay, memang kita termasuk dalam kategori ini. Inilah yang sebenarnya salah satu sebab penulis buku Rich Dad Poor Dad tu kan, Robert Kiyosaki tu kan,
kenapa dia nak tulis buku Rich Dad Poor Dad tu, sebab salah satunya dia pun antara orang yang termasuk dalam kategori ini juga. Okay? Dia pun termasuk juga. Sebelum dia sedar. Dia sedar tu pun dah agak lambat dah sebenarnya kan. Tapi daripada kesedaran dia tu, dia berjaya reform. Okay? Dia berjaya reform dan get back berjaya bangkit kembali lah kan. And then dia bangkit pula extraordinary kan. Nak tahu kenapa, macam mana dia boleh berjaya dengan segera selepas dia buat buku dia tu. Antaranya orang yang menyebabkan Robert Kiyosaki berjaya kan, dikenali ramai, orang itu sebenarnya adalah Oprah kan, Oprah Winfrey kan. Sebab semasa buku dia dilancarkan, ada orang bagi tahu kepada Oprah yang buku Robert Kiyosaki ni something yang melawan arus. Oprah ni dia kalau kita tengok kan, kalau siapa-siapa yang suka follow dia punya talk show, Oprah Winfrey ni dia suka something yang different. Dia tak suka ambil benda-benda yang arus perdana. Dia suka yang something different, something yang pelik-pelik daripada orang lain, something yang unik lah kan. So buku Robert Kiyosaki masa tu, dia melawan arus perdana. Dia banyak mencabar teori-teori ataupun formula-formula yang diguna pakai pada masa itu kan, especially dalam bidang real estate lah. So apabila Oprah tengok buku dia, cakap agak menarik, dia pun panggil. Okay, dia panggil Robert Kiyosaki buat interview macam biasa Oprah Winfrey Show tu kan. Pada satu malam, hari show tu kan, lepas Robert Kiyosaki bercakap apa semua sekali, masa itu lepas sahaja sesi tu, kalau saya tak silap, sebanyak 2 juta kopi buku dia terjual pada hari yang sama. Itu disebabkan oleh pengaruh Oprah. Okay, so salah satu sebab dia berjaya adalah dia menggunakan pengaruh orang yang dah berjaya. Itu salah satulah. So and then selepas tu dia naik lah, dia bangkit lah sebenarnya. Okay. Panjang pula introduction ni. So antara perkara yang saya nak share pada malam ini, sebenarnya ada lagi orang yang lebih faham lah dan lebih tahu kan. Sebab saya belajar daripada kesilapan. And then baru dari situ baru kita belajar betul-betul. Kan? Baru kita belajar betul-betul apakah sebenarnya pelaburan yang sebenar kan. That's why saya terlibat dengan pasar saham, baru kita nampak rupanya pelaburan dia macam ni. Okay, selain daripada yang normal, dia akan tak normal lah kan. Once kita tahu apa pelaburan yang betul, kita akan tahu apa dia pelaburan yang tak betul. Selama ni sebelum saya belajar tentang pelaburan yang betul ni, kita banyak terlibat dengan pelaburan yang entah apa-apa kan, yang tak ada, sebenarnya tak cukup pun ruko-ruko dan syarat-syarat sesebuah pelaburan yang sepatutnya ada kan. Okay, so sebelum kita start dengan satu hadis Nabi SAW, Rasulullah cakap, saya baca dia punya maksud je lah telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad, mungkin dia punya matan di kat atas ni, dari Saleh, dari Ibnu Syihab, dia berkata, kami mengkabarkan kepadaku Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, seorang yang meriwayatkan banyak hadis, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sekiranya anak Adam memiliki sebuah bukit dan satu bukit emas. Saya tak share screen sorry. Sekejap mana nak share screen ni? Nampak tak? Kalau nampak boleh tekan satu. Nampak tekan satu screen. Okey, cantik. So, daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya anak Adam memiliki sebuah bukit emas, satu bukit emas, nescaya dia akan mengharapkan 2 bukit lagi. Kan? Dan tidaklah mulutnya dipenuhi melainkan dengan tanah, dan Allah menerima taubat sesiapa yang bertaubat. Okay? Maksudnya dekat sini kalau kita ambil maksud secara fizikal, maksud secara zahirnya kan, memang manusia ni akan tamak sekiranya diberi emas. Okay? Kalau kita diberi emas, kita akan nak lagi banyak emas macam tu. Okay? Sebab itu emas ni dia adalah sesuatu yang something yang macam kita cakap, ada penunggu lah. Ada penunggu kan. Once kita dah mula collect gold, kita akan collect lagi dan dia akan ada perasaan sayang terhadap gold tu tersebut kan. Akan ada perasaan sayang tu sebab tamak lah kan. Sebab kita tak nak benda tu kehilangan. Kita nak benda tu sentiasa berada dengan kita. Itu beza antara gold
dengan duit kertas. Duit kertas kita sayang. Tapi duit kertas ni kita sayang sebab kita tengok nilai dia dan kita nak gunakan dia untuk berbelanja. Itu sifat duit kertas. Okay. Sifat duit adalah untuk dibelanjakan. Manakala sifat emas adalah untuk disayangi dan disimpan. Itu perbezaan dia yang ketara. Okay. Nanti kita pergi lebih lanjut. Okay. Emas ada hantu. It's scary. Dia tak boleh masuk ni, melombong ni, bawa balik kawan. Abu Malik mengatakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Sabit, daripada Anas, dari Ubay. Ini saya ambil dari kitab Sahih Bukhari. Jadi berkata, kami berpendapat hal ini daripada ayat Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai bila kamu nak bermegah-megah sehinggalah kamu masuk ke dalam lubang kubur. Maksudnya macam tu lah. Okay. Tapi sebenarnya secara secara umumnya Islam tak melarang umat Islam untuk memiliki emas. Sebab sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum kaya-kaya dan mereka pun ada simpanan emas. Okay, mereka ada simpanan emas. Even pada zaman Rasulullah pun mas kahwin apa semua menggunakan dinar, ya? Menggunakan dinar emas. Okey. So ini antara topik yang sepatutnya saya kena cover, tapi saya ingat memang tak habislah malam ni kan. Apa itu emas memang semua orang dah tahulah kan. Lepas tu nilai dia, dekat mana nilai dia? Adakah pada nombor dia? Adakah pada harga dia? Atau dekat mana kan? Apakah kegunaan dia kan? Kita kena tahu dulu semua ni. Sikit-sikit pun tak apalah, at least kita adalah sedikit idea kan. Apakah keburukan dan kekurangan kalau ada kan? Macam mana cara nak memperolehinya? Dan kisah-kisah yang terlibat lah kan dalam pelaburan. Pelaburan yang betul, macam mana nak tengok apa itu pelaburan yang betul, apa pelaburan yang tak betul kan. Okay, dah kisah peleburan kan. And then apakah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan. Tapi ni bukan semualah sebab ada banyak lagi sebenarnya hadis-hadis. Cuma dalam Al-Quran, kalau dalam ayat Al-Quran, kalau saya tak silap, ada 9 ayat yang menyebut perkataan emas ataupun zahab. Okay, zahab. Dan hukum yang terlibat dengan emas. Okay. So, kita pergi next. Okay. JP Morgan tahun 1912 dia cakap, gold is money, everything else is credit. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab sebelum ini, sebelum 1974, pada zaman Nixon, Presiden Nixon kalau saya tak silap, Presiden US. Sebelum itu, mata wang US diikat dengan emas. Maksudnya, setiap dolar US yang diprint sebenarnya merupakan resit kepada gold bar yang ada dekat bank pada masa itu. So sebenarnya apabila ada seseorang yang seseorang yang ada harta kan, sebenarnya harta dia dalam bentuk gold lah, disimpan pada bank, and then bank akan issue duit kertas. Okay, duit kertas tu sebenarnya dia mewakili resit kepada gold yang disimpan dalam bank sebenarnya pada masa itu. Okay. So nilai duit pada masa itu ataupun resit kepada simpanan gold tu dipanggil sebagai duit lah kan, duit kertas kan. Nilai duit tu dia punya nilai adalah gold yang disimpan di dalam bank. Okay. Tetapi pada tahun 1974, kalau saya tak silap, ada peraturan yang perubahan kepada polisi kewangan US, United States of America. Dia buat perubahan polisi ni disebabkan oleh global punya expansion of business sebenarnya. Sebab macam mana dia punya tu, sebab saya ada baca jurnal yang dikeluarkan oleh Salbi Edawati binti Yaakob. Ni kalau tu pun boleh nampak ni kan, dia punya jurnal ni kan. Dia punya jurnal ni dia bercakap detail lah sejarah emas dan macam mana pertukaran wang dunia sepatutnya daripada wang emas, daripada emas tu sendiri menjadi wang kertas. Dia bermula pada tahun 1974 lebih kurang macam tu. Selepas itu nilai dolar US dah tidak terikat dengan gold, and then barulah negara US boleh cetak duit suka hati dia nak cetak. So dia menyebabkan ketidakseimbangan dari segi ekonomi, tetapi kesan dia adalah rapid global expansion. Dia ada kesan baik dia ada kesan positif dia. Global expansion boleh berkembang dengan laju sebab duit tu dicetak sendiri kan, tak terikat dengan emas. Sebab kalau emas ni dia kena tengok reserve emas dalam bank banyak mana baru dia boleh keluarkan resit kan.
So bila duit tu tak terikat dengan gold, dia boleh expand laju. Okay, dia boleh expand laju. Cumanya dia menjejaskan nilai pada duit tu sendiri. Okay? Dia menjejaskan nilai pada duit tu sendiri. So inilah yang dicakapkan oleh JP Morgan. Okay? Siapa tahu siapa ni? JP Morgan ni famous kan? Ada bank. So emas, nama lain dia adalah aurum. Okay? Nombor atom dia 79. Kalau tengok dekat periodic table of element ni 79 kat sini. Yang lain-lain ni macam apa ni, nikel, titanium, kalsium, natrium, sodium, potasium semualah. Okay. So ini saya tak payah cerita lah. Sini tuan-puan boleh baca lah. Okay. Yang menariknya adalah gold ni dia datang dari planet, dia datang dari asteroid kan, asteroid ataupun meteor yang menghentam bumi. Pam, kena lagar kan, beberapa ratus juta tahun yang lepas lah kan. So bila meteor tu langgar, maka deposit lah gold tu pada bumi kan. Tak tahulah macam mana apa yang berlaku tu kan, tak ada orang rekod tu. So ini contoh macam mana orang buat gold prospecting kan. Sebelum mencari besar-besaran tu dia buat prospecting dulu kan, nak tengok kawasan tu ada gold ke tak kan. So kalau kita tengok secara keseluruhannya dekat dunia ni, dia punya peta dia kan, ada beberapa kawasan yang memang ada gold deposit. Okay. Macam dekat Afrika memang ada apa ni, orang cakap ada gunung emas kan. Korek-korek je jumpa emas kan. Dekat South America, North America kan. Lepas tu dekat China, sekarang ni China pengeluar emas terbesar kan. Dah start daripada tahun 2019 ke berapa bila tu. China adalah pengeluar terbesar kan. Dekat Malaysia tak nampak sangat. Tapi sebenarnya dekat Malaysia pun ada. Dia panggil jaluran emas kan, laju emas, pada istilah dia tu kan. So kita ada dekat Gua Musang, dekat sebelah sini kan, dekat daerah ni. Dan ni dia punya laju dia ni kat sini masuk ke Pahar kan. Sebab tu hari tu kena yang keluar berita kat Pahar tu kan, ramai kaya-kaya kan, boleh beli kereta cash dapat gold seketul kan. Dekat Terengganu, ni sikit dekat Johor kan. So dia ada jalur dia. Sebab tu orang cakap kalau melomba emas ni, kalau jumpa emas tu dia kena cari ibu dia. Itu saya tak tahulah. Okay. Tahun 2017 China dah jadi gold producer untuk dunia lah kan, paling besar. So macam mana emas digunakan? 50% jewellery, 40% investment dan 10% industri. So kebanyakannya digunakan sebagai bahan perhiasan. So setakat yang saya tahu, antara pengguna emas yang paling banyak di dunia adalah India kan. Masyarakat India ataupun dekat India lah kan. Orang India dekat India memang pengguna yang terbesar untuk gold. Wallahualam betul ke tak. Okay, ini Malaysia punya production gold mines dekat Malaysia 4.6 tan in metric ton lah ya. Naik turun lah, ini tak perlu pun. Okay, so next, nilai emas. Macam mana, apakah nilai emas tu sebenarnya kan? Kenapa emas ni kan dia adalah, kita boleh cakap sebagai satu logam yang bernilai kan. Antaranya adalah walaupun emas tu sendiri dia adalah bernilai, dia still lagi bergantung kepada demand and supply juga sebenarnya. Sebab apabila terlebih lombong ataupun production tinggi, dia akan menjejaskan juga harga emas kan. Tapi kalau emas kurang diperolehi pun dia akan menyebabkan kekurangan bekalan emas di pasaran, pun boleh menyebabkan harga emas naik kan. Macam tu. And then berbeza antara gold bar, gold bar yang pure gold bar 999 tu berbanding dengan barang kemas perhiasan ataupun jewellery kan. Kalau jewellery 916 biasanya kan. Kalau jewellery, harga dia dikawal oleh Persatuan Emas, Persatuan Peniaga Emas Malaysia, ataupun dipanggil Persatuan Peniaga Emas lah kan. Apa dah nama penuh dia tu, saya tak ingat. FPGM ke apa. So sebab itu kalau kita tengok kenapa harga barang kemas dia macam agak lambat sikit bergerak. Kalau sekiranya harga emas kalau harga emas naik kan dia cepat.
Harga emas naik je, harga barang kemas tu cepat naik. Tapi kalau harga emas turun, kita akan perasan harga barang kemas tak turun ataupun lambat turun. Kenapa? Sebab harga dikawal FG jam. Betul lah. Tuan Zaman. Okey. Sebab harga dikawal oleh Persatuan Peniaga-peniaga emas. Mana mereka nak rugi kan? Orang nak berniaga kan, mesti nak harga sentiasa tinggi supaya boleh jual dengan harga mahal kan. Kalau harga drop buat diam-diam je lah kan. Okay. So lain-lain ni sebagai alat pelindung nilai kan. Sebab kalau sekiranya kita ikat duit kita dengan emas sebagai macam dulu-dulu kan, duit tu diikat dengan emas, so maksudnya duit tu mewakili emas, maksudnya kita dapat menyelamatkan nilai duit kita. So duit kita tak akan jatuh nilai lah kan. Tapi sekarang dah tak boleh buat macam tu. Sekarang cara dia adalah kita tukar sahaja duit kita yang kita ada, tukar kepada gold. Okay, tukar kepada gold, dan gold itu akan bernilai. Okay? Nilai dia akan selari dengan peredaran zaman lah, walaupun dia memang ada fluctuation kan. Tapi macam saham juga, kalau short term dia fluctuate, naik turun. Tapi long term dia steadily increasing dia punya price dia kan. So kalau tuan-puan tengok chart gold punya chart, okay, saya buka yang yearly punya chart. Sebab kalau macam technical analysis ni sukalah kan, kita tengok chart kan. Kalau tuan-puan tengok gold punya price kan, ini yang dekat TradingView lah, direkod bermula daripada 79, tahun 79. Tapi gold ni dari dulu lagi kan, zaman-zaman dah beribu-ribu tahun yang dulu kan. Sejak piramid dibina tu pun orang dah pakai gold dah sebenarnya kan. Dan dikatakan puncak piramid dulu adalah gold plated. Okay, puncak piramid tu sebenarnya dia diseliputi oleh gold sebenarnya kan. Tapi dicuri ke macam mana ke, tinggal kosong kan, tinggal batu je. Okay, harga gold kalau tengok yearly chart kan, dia dah break dia punya all time high pada tahun 1980-an. So dia break dekat sini tahun 2008. Okay. And then dia bermain di atas lah. Maksudnya kalau kita tengok dari segi chart, dia berada dalam uptrend channel. Kalau saya buat channel dia macam tu. Okay, gold berada dalam uptrend channel. Selagi mana yearly chart berada dalam uptrend channel, kita agak confident yang dia akan meneruskan kenaikan lah, walaupun sekarang dia buat retracement kan. Okay, sekarang dia buat retracement, tapi retracement ni adalah temporary. Okay, dia adalah bersifat temporary retracement. So most probably mungkin dalam 1-2 tahun, tapi end of the day dia akan sambung kenaikan. Okay, end of the day mungkin akan ada beberapa tahun lagi dia akan naik lagi lah. So kalau macam ni, kalau kita tengok dari segi short term, okay, kita tengok dari segi daily chart. Okay, daily chart memang volatile. Kalau kita tengok kan, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun lagi, naik, turun lagi kan. Memang macam chart, macam saham lah kan, dia ada naik turun kan. Tapi kalau kita tengok long term, which is yearly chart, memang kita nampak dengan jelas dia punya trend. Okay, kita nampak dengan jelas dia punya trend, dia adalah trend menaik. So kalau saya tanya lah, emas ni untuk tuan-puan, adakah ianya sesuai untuk short term ataupun sesuai untuk long term? Siapa rasa sesuai untuk short term, tekan 1. Siapa rasa sesuai untuk long term, tekan 2. Okay, sementara tu tuan-puan tekan, saya minum sikit. Okay. Tunggu rakan-rakan dekat Facebook. Rakan-rakan dekat Facebook. Okay. So semua dah nampak kan, dia sesuai untuk long term lah sebenarnya kan. So obviously macam saya pun saya nampak sebenarnya gold ni sebagai gold kan, emas ni sebagai satu barang yang dia punya nilai dia berada pada badan dia sendiri, pada zat dia kan, zat emas tu sendiri. Dia memang sesuai untuk long term. Okay? Dia bertindak sebagai bahan yang melindung nilai. So kita menyelamatkan duit kita daripada inflasi dengan cara menyimpan duit tersebut bukan dekat bank, bukan dekat mana-mana cash, mana-mana fixed deposit ke, tabung haji ke, ASB ke, tak. Kalau kita nak simpan long term, kita simpanlah sebagai gold. Okay? Simpan sebagai gold. So
Kontrol harga gold siapa? Pasaran. Okay. Ya, pasaran. Dia bergantung kepada demand and supply lah. Okay. Memang ada badan lah kan, Gold World Council kan, World Gold Council kalau kita tengok. Tapi yang menentukan pasaran sama World Gold Council. Dia bergantung kepada pasaran juga. Okay, bergantung kepada pasaran juga. Silap. Dia macam minyak lah. Tapi minyak ni dia OPEC kan yang kontrol. Dia tinggikan production kalau dia nak minyak jatuh. Kalau dia nak minyak naik, dia kurangkan production kan macam tu. So, kita mana tahu kan. Kalau ada manipulation pun mana kita tahu kan. Tapi minyak ni sebab dia ada certain country je yang produce minyak dan yang menjaga telaga-telaga minyak tu kan. Macam gold ni, dia bergantung kepada pelombongan. Okay, bergantung kepada pelombongan dan pelombongan tu bergantung kepada negara yang melombong tu. Macam China dia lombong sendiri. Afrika dia lombong. Tapi yang peliknya dekat Indonesia. Okay, dekat Indonesia dia ada gold. Tapi bukan negara Indonesia yang melombong. Itulah. Ya, orang Indonesia memang tahulah kan. Mereka ada mineral, ada kekayaan bumi kan, hasil bumi kan. Kebanyakan negara-negara Islam ni Allah bagi kekayaan hasil bumi kan. Tapi tak ada teknologi. Itu menyebabkan terpaksa gunakan teknologi negara lain. Tapi hasil diambil oleh negara lain. Sayanglah kan. Okay. Kalau nak tengok apa-apa update berkenaan dengan gold, boleh tengok World Gold Council. Ada apa semualah update-update yang ada kat dalam ni lah. Okay. Kalau nak tengok chart, tengok dekat TradingView pun dah okey dah. Dia update on time juga ni. Okay. Kena subscribe data lah. Monthly nak drop sikit lagi. Dia akan masuk dalam oversold area. Okay. Mungkin beberapa bulan lagi. And then kalau nak betul-betul tunggu dia rebound, tunggu dia break dia punya channel lah. Okay. Bila dia break downtrend channel ni, dah candle yang break downtrend upper channel ni, downtrend upper channel, then baru kita boleh cakap gold memang rebound lah untuk monthly chart. Cuma daily chart dia baru je break dia punya red zone. Kalau tuan-puan tengok kan red zone ni kan, dari sini dia start bearish ni, daripada exit signal ni kan dia start bearish dan dia masuk dalam red zone kan. Red zone ni adalah zone jualan lah. Okay. So sepanjang zone jualan ni sebenarnya kita boleh cari posisi yang terbaik untuk kita buat accumulation. Kalau tuan-puan nak accumulate gold kan pada masa ni lah, masa chart buat penurunan tu, masa tu kita nak dapatkan harga rendah kan. Tapi bila dia dah mula rebound macam ni, kita akan terkejar-kejar dah lah sebab harga dah nak mula naik kan. Cumanya kalau tengok weekly, saya nampak mungkin most probably dia rebound sekejap and then dia akan sambung turun sikit lagi. Mungkin dia punya support dekat area sini lah. Okay, area situ support. Dan mungkin dia akan bermain dekat support sebelum dia break dia punya upper channel. So masa ni kalau obviously dia dah break upper channel tu, masa tu dia akan rebound dengan kuat lah. Okay, dia akan rebound dengan kuat. Kalau tuan-puan masa ni baru nak beli, tak dapat dah lah harga sekarang kan. Harga murah-murah kan sekarang. Tak adalah murah sangat. Hari tu dia jatuh kalau ikut public gold ataupun KAB gold, hari tu dia drop sampai 247 ke 247. Okay, 247. Sekarang dah naik 250. Okay. Hari tu saya beli 250. Dapat lagi lah harga murah sikit 250 kan. Sebab harga gold ni pun dia tengok juga company-company yang offer harga dia macam mana kan. Sebab company pun nak profit juga. So dia ada spread dia yang dia kena jaga kan. Sebab dari situ dia akan dapat duit kan. So selain daripada barang kemas, alat lindung nilai, lambang status sosial pada pandangan masyarakat. So, kalau tuan-puan tengok kan, setengah-setengah orang dia sengaja nak tayang-tayang kan. Sebab dia menyebabkan kita rasa gah. Tapi sebenarnya tak boleh lah nak menunjuk-nunjuk kan. Okay. Alat penampang kemelesetan ekonomi negara kan. Kalau negara tersebut dia punya ekonomi dia tak ada backup dengan gold, dia akan senang drop. Okay. Dia akan senang sangat drop. Okay. Kalau dia ada gold sebagai penampan, insya-Allah negara tersebut strong. Okay. Hari tu saya ada baca lah teori konspirasi. Kan ramai kan orang yang suka follow kan teori konspirasi ni kan. Kenapa US dengan China bergaduh? Okay. Salah satunya sebab nak berebut gold reserve. Macam mana tu? Bergaduh sebab nak merebut gold reserve. Kan China beli gold US kan, beli gold US nak meningkatkan lagi gold reserve untuk China kan. So dikatakan yang bahawa
Kalau mana-mana negara menguasai gold, negara itu akan jadi kuasa besar dunia sebab dia ada kekuatan dari segi gold reserve dia. Okay. Kalau tengok gold reserve sekarang, China memang sedang meningkat lah kan. Dia pun dia lombong sendiri kan. Berapa ratus tan kan sebulan kan. Macam dulu kan, dulu-dulu yang sejarah peradaban dunia dulu-dulu kan, kaum apa kalau kita baca kan, Aztec punya bangsa Aztec kan. Bangsa Aztec dia berperang dengan tentera Jerman Jerman ke Perancis kan kalau saya tak silap. Mereka mempunyai gold reserve yang amat besar kan. Tapi yalah, bila dah kalah perang dengan teknologi kan, teknologi kalah dengan senjata-senjata moden, habis dia punya gold reserve dia kan, habis kena curi. And then kalau follow lagi kenapa Iraq kan, kenapa Iraq diserang. Iraq salah satu sebab adalah dia punya apa ni, dia panggil black gold. Okay. Kalau tuan-puan tahu black gold kan, gold hitam kan. Gold hitam tu minyak lah kan. Salah satunya minyak, yang keduanya adalah gold reserve. Itu wallahualam, saya tak tahulah exactly kan, tapi ura-ura lah mengatakan macam tu lah. Sebab US nak dapatkan gold reserve yang ada, yang Saddam Hussein, Allah yarham Saddam Hussein, simpan dekat Iraq. Iraq antara negara yang kaya sebelum diserang oleh US. US serang, ambil minyak, ambil gold, tinggal tak ada apa dah, tinggal hampas je kan. Habis madu, apa cakap, apa dah istilah dia, habis madu sepah dibuang, macam itulah. Itu kalau macam tuan-puan makan tebu kan, pernah kan makan tebu kan. Tebu ni kan dia keras kan, kita kena perah dia kan, perah dia barulah keluar dia punya air tebu tu manis kan. So air tebu tu ada sukrosa kan, yang gula yang kita makan sekarang tu gula tebu lah kan. So habis dia punya air dia tu, air tebu tu, dia punya hampas dia kita buang lah, macam tu lah. Itulah yang berlaku kepada Iraq kan. Okey, gold sebagai nilai mata wang ni semua orang tahulah. Okey. Ni ada pun kat sini, penat je saya recall tadi. FGJAM, okay, Federation of Goldsmith and Jewellery Association of Malaysia. Ini yang mengawal harga emas, harga barang kemas yang dijual pada kedai-kedai emas. Okey, dia kawal. Kalau harga naik, dia orang laju-laju naik kan. Kalau harga turun, dia slow-slow je dia turunkan. Sebab yalah, faham lah orang bisnes. Boleh tengok juga harga emas masa pada laman web ni, hargaemas.my. Okey, ni harga emas Malaysia lah. Okey, harga emas masa. Okey. Ini yang saya ambil quote lah dekat internet kan cakap. Gold is the money of king. Silver is the money of gentleman. Butter is the money of peasant. Peasant ni macam orang miskin yang duduk pergi bandar. Orang miskin lah kebanyakan. Peasant ni istilah dia, orang miskin yang duduk pergi bandar lah. That is the money of slave. So masalahnya sekarang, rakyat Malaysia, kalau kita tengok kan, dari segi ekonomi rumah tangga kan, rakyat Malaysia hampir 99.9% lah kan. Adalah yang tak berhutang, tapi 90% lah kita boleh cakap kan, 90% antara rakyat Malaysia memang berhutang. Kenapa? Sebab struktur ekonomi kita di create sebegitu. Nak beli rumah kena berhutang, nak beli kereta kena berhutang kan. And then hutang-hutang lain lagi lah, kad kredit lah, beli perabot lah kan, macam beli di Kod Mehmet kan, Kod Mehmet berhutang. Nasib Lazada tak ada hutang. Kalau Lazada ada hutang, beli kat Lazada pun nak berhutang kan. Apa lagi rakyat Malaysia? Bukan disebabkan rakyat Malaysia ni sebenarnya suka berhutang, tak. Tapi struktur ekonomi tu yang menyebabkan rakyat kita jadi senang untuk berhutang. Sebenarnya kan, senang untuk berhutang. Sebenarnya hutang ni antara perkara yang paling tak bagus dalam kewangan. Sebab hutang menyebabkan hak kita dah gadai kepada orang lain. Okay? Hak kita dah kita kedepankan, dah kita gadai kepada orang lain. So orang lain dah berhak ke atas kita dan kita dah tak bebas sebenarnya. Okay? So kegunaan emas. Emas ni sebagai mata wang ni memang diiktiraf oleh Islam. Sebabnya daripada tesis yang kita panggil jurnal lah yang dikeluarkan oleh Salmi Edawati ni, dia cakap mengikut sejarah Islam,
Rasulullah tidak pernah tempa mata wang baru untuk kerajaan Islam di Madinah. Rasulullah just pakai je mana-mana sistem mata wang yang ada pada zaman itu yang digunakan oleh bangsa Arab pada zaman itu. Okay. Kan dia gunakan mata wang daripada Byzantine. Okay. Daripada Byzantine ada, daripada Persia pun ada kan, dari Rom pun ada mata wang emas itu. Okay. Zaman Umar, barulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tempa mata emas sendiri ikut acuan Sasan. Sasan ni saya tak tahu Sasan ni apa, tapi macam empire jugalah, lebih kurang lah macam tu. Okay. Dan piawaian dia adalah 1 dinar seberat 4.25 gram emas, dan setiap dirham pula adalah 3 gram perak. Okay. So kalau kita tengok ni sejarah dia kan, dekat Mekah zaman tu dipakai ni, yang bentuk macam ni. Bukan gambar sahabat, bukan gambar unta, bukan gambar orang Arab, bukan gambar pokok kurma. Dipakai emas shilling daripada Rom. Okay. Hutang mendatangkan kegelisahan pada malam hari, tak boleh tidur. Boleh tidur, tapi bila bangun pening balik. Dia sebelum tidur pening, lepas tu tertidur hilang sekejap pening dia, bangun tidur pening balik. Okay. Ni emas yang dia Byzantium, okay, dipanggil Soladis pada tahun 527 hingga 565. So ini daripada sumber ni lah, History of Gold and Philosophy. Ini emas yang digunakan dekat Mekah pada zaman Nabi dulu. Okay, Rasulullah tak suruh buang, tak suruh ubah. Okay, Rasulullah just pakai apa yang ada. Pada zaman pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik tahun 723 Hijrah, barulah kerajaan Islam pada masa tu buat dia punya dinar emas sendiri, ikut acuan lah. Okay. Ada kalimah la ilaha illallah macam tu kan. Okay. And then dari situlah berubah-berubah lah. Dan mata wang emas terakhir yang dicetak oleh kerajaan Islam adalah pada kerajaan Turki Uthmaniyah. Okay. Kerajaan Turki Uthmaniyah menggunakan mata wang emas dinar. Ini adalah cetakan terakhir lah, tahun 1923 sebelum jatuhnya pemerintahan Islam Khalifah Turki Uthmaniyah, Sultan Hamid kan, yang terakhir kan, Sultan Hamid kalau saya tak silap. Okay. Lepas tu dah mata wang Islam dah tak dicetak lah, tak dicetak dah. Okay. Tapi ni ini gambar dinar di Kelantan. Ni dinar matahari tahun ke-8 Kelantan Petani kurung ke-8. Okay. Yang ni Kupang Kelantan dan Petani tahun 1500 hingga 1700. Ini adalah Kijang Emas kurung ke-14. Ni Kelantan pun gunakan mata wang dinar pada masa tu. Okay. So dia punya kegunaan dia sebagai mata wang tu memang kita tahu. Okay. Sebagai harta simpanan dan kekayaan pun kita tahu kan, macam korun kan. Korun dia mempunyai harta yang begitu banyak sehingga kan kunci kepada gedung-gedung harta dia dibawa oleh, kalau saya tak silap, 50 ekor unta. Kunci kepada gedung harta dia. Okay, kunci sahaja dibawa oleh 50 ekor unta. Gedung kekayaan dia tak tahulah berapa banyak kan. Dan dikatakan korun ni dia ada formula buat emas. Wallahualam. Saya tak tahu betul ke tak betul. Tapi saya pernah terbaca ke mana-mana, saya pun tak ingat dah. Dulu-dulu lah. Allah bagi dia kelebihan, dia boleh buat emas. Formula buat emas. That's why dia kaya raya. Saya tak tahu betul ke tak. Kalau siapa-siapa tahu, tolong betulkan. Okay. Sebab tu dia kaya raya kan. Okey, emas digunakan sebagai hadiah mas kahwin, cagaran dan sebagainya kan. Kalau kita bagi duit untuk mas kahwin kan, duit tu cepat akan digunakan untuk perbelanjaan selepas kahwin lah. Tapi kalau bagi mas kahwin sebagai gold dinar dan sebagainya atau gold bar, dia akan jadi tahan. Dia tak akan digunakan, dia akan disimpan. So in case of emergency, mungkin dah beberapa tahun dah kahwin, apabila perlu sahaja barulah gold tersebut akan mungkin bagi pajak gandai ke dan sebagainya atau jual ke. Tapi sepanjang daripada tahun pertama, mungkin dalam 2-3 tahun akan datang, kalau tak digunakan gold bar itu, nilai dia meningkat. Okay? Nilai dia meningkat. Kalau bagi mas kahwin 10,000, kalau bertahan pun mungkin dalam 1-2 tahun, 10,000 tu akan jadi macam-macam. Okay, 10,000 mungkin akan jadi perabot, 10,000 akan jadi sofa, 10,000 akan jadi television, TV kan, flat screen kan. 10,000 mungkin boleh jadi motosikal kan. Tapi kalau gold bar,
dia akan masih lagi dalam bentuk gold bar, mungkin 1-2 tahun akan datang, dan harga dia akan meningkat. Itu beza dia kan. Kebanyakannya macam tu. Sebab duit sifat dia untuk dibelanjakan, gold sifat dia untuk disimpan dan disayangi. Okay. And then sebagai perhiasan untuk medium perdagangan, kalau dulu-dulu yalah perdagangan lah kan, tukar barang dengan gold kan. Okay, precious metal untuk pelaburan jangka masa panjang seperti mana kita tengok chart tadi, dan gold digunakan dalam semiconductor. Kalau sekiranya tuan-puan tengok video YouTube kan yang orang share tu kan, dia kumpul semua semiconductor, dia kumpul part-part elektronik kan yang ada dalam telefon, yang ada dalam gadget, dalam komputer sebagainya kan. Dia kumpul-kumpul, lepas tu dia leburkan macam-macam lah, dia letak solution kimia apa semua kan. End of the product tu dia dapat seketul gold. Tapi banyak lah kan, mungkin dalam 1-2 kilo barang-barang elektronik tu dia kumpul kan. Dia leburkan, dia bakar, letak asid dan sebagainya kan. Last kali dia dapat gold tu. Maksudnya gold digunakan as a conductor. Okay? Mungkin dalam semiconductor dan sebagainya kan. Sebab gold dia bersifat konduktif. Sebab tu kalau macam dekat board elektronik tu banyak gold digunakan. Okay? Kita boleh nampak gold-gold yang nipis-nipis tu kan. Sebab dia konduktif. Dia senang membawa arus. Kalau macam dentistry, dulu-dulu nenek saya dulu ada pernah pakai gigi emas masa dia muda-muda sikit. Masa tu dia dah jadi nenek kan, tapi masa tu dia masih muda lagi lah kiranya kan, nenek muda. Sekarang masih ada lagi. Okay. Dia pernah pakai gigi emas. Orang dulu-dulu suka kan pakai gigi emas, senyum je nampak kan. So, sebenarnya dari segi dentistry okey, sebab emas ni dia tak senang terkesan dengan outside punya environment. Dia tak senang berkarat, dia tak senang apa semua tu. Gold wire untuk saving S. 100% pakai tu baiklah. Okay. Memang pakai gold kan. Boleh kumpul-kumpul, kalau orang dah buang tu kan, kumpul-kumpul, ambil balik emas tu kan. Dapatlah, mungkin boleh buat cincin ke. Kalau pandai lah kan. Cerita sedikit 1 kg yang Dok miliki dah hilang dah. Dipendekkan cerita dah tak ada dah. Okay, saya tak naklah cerita sangat. Tapi saya pernah lah ada goal yang 1 kg simpan bawah bantal. Seronok kan, kita rasa seronok kan. Pernah mengalami lah. Okay. Tapi tak apa, sekarang saya ke arah itu balik. Saya nak kumpul balik, nak dapatkan balik 1 kg yang saya dah pernah hilang dulu. Disebabkan kebodohan, sekarang kita dah ada ilmu kan. Dulu kita bodoh, sekarang kita dah ada ilmu. So kita akan dapat balik. Kita dapat balik apa yang kita dah pernah hilang, macam itulah. Okay. Ada ilmu insyaAllah. Kalau saya tak silap, saya ada terbaca dekat satu buku ni, dia karang. Dia cakap kita kaya kan bukan disebabkan oleh emas yang kita ada, tapi kita kaya disebabkan ilmu tentang emas yang kita ada. Kalau kita tak ada ilmu macam mana nak cari emas, macam mana nak gandakan emas dan sebagainya kan, macam tu, kita tak kaya. Walaupun kita dapat emas banyak 2-3 kilo pun sekejap je hilang ataupun habis dan sebagainya kan. Macam anak-anak orang kaya yang tak diajar tentang ilmu kewangan lah. Bila bapak dia dah tak ada, semua harta bapak dia dikikis kan. Macam itulah. Yang penting ilmu tu kan. Okay. So apa yang menariknya, gold ni dia preserving while building wealth kan. Kalau kita betul-betul into this kan, kita boleh preserve wealth, dalam masa yang sama kita boleh build up kita punya wealth. Okay. Sama ada personal dan business wealth kan. Kalau kita ada company, syarikat-syarikat kecil kan, selain daripada kita sendiri personally simpan harta kita dalam bentuk gold, kita boleh simpan harta syarikat dalam bentuk gold. So in case of emergency, syarikat ada backup, syarikat ada backup dalam bentuk gold. Dan gold ni dia lakulah setiap masa kan. Okey, ni kita dah tengok tadi. Okey. Kelebihan dia semua orang tahulah, nilai dia berada pada fizikal dia. Dia bukan dia tak sama dengan duit kertas. Contoh macam ni kan. Contoh macam duit kertas ni kan. Kalau kita tengok duit ni, RM50 ni kan. Pada duit RM50 ni, dia ada tulis dekat situ. Boleh nampak tak? Terbalik. Wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai RM50. Tapi dia dipaksa kan. Nilai ini adalah nilai yang force into.
Nilai itu dipaksa pada kertas itu. Sekiranya kertas ni tiba-tiba lah duit ni kan terkena klorok, okay? Duit saya terkena klorok ataupun hilang dia punya semua tulisan-tulisan dia, dia tinggal kertas sahaja. Tuan-puan rasa dia masih bernilai ke tak? Kena klorok kan, kena klorok, tak ada dah semua. Agung ni pun dah hilang, duit nombor dia pun dah hilang, pokok kelapa sawit kat belakang tu pun dah hilang. Agak-agak ada nilai lagi tak? Kena klorok je. Siapa rasa masih ada nilai? Tekan kosong. Tekan satu. Kalau tak ada nilai, tekan kosong. Hari tu ada orang share kan video dekat Facebook. Anak dia, budak-budak kan, anak dia gunting duit-duit merah dia kan. Duit-duit merah dia kan banyak duit merah. Anak dia gunting ikut ni. Dia gunting ikut gambar yang ada ni dekat duit tu kan, dia gunting macam tu kan. Kan budak-budak kan suka gunting-gunting ni kan, gunting buku, macam-macam bentuk kan. Adalah dekat 10-20 keping kan kena gunting. Happy dia tunjukkan ayah dia kan. Dia dah gunting ni. Bayangkan kalau kena dekat tuan puan kan. Duit RM20 semua ada 10 keping semua kena gunting kan. Muka Agung tu dah kena gunting semua. Sedih ke tak sedih? Okay. Tapi beza dengan gold kan. Kalau gold, kalau macam terpecah ke sekalipun, duit dinar kan terpecah dua kan, terbahagi dua. Walaupun sekeping duit dinar tu terbahagi dua, dia akan jadi setengah dinar kan. Setengah-setengah. Setengah dinar, setengah dinar. Macam tu. Sebabnya nilai gold tu berada pada gold tu sendiri. Okay, dia tak sama dengan duit kertas lah. Okay. Dan nilai dia diterima di setiap zaman. Okay, setiap zaman. Sejak daripada zaman dulu-dulu kan. Sebab saya ada terfikir tau. Hari tu saya ada dengar ceramah Jeff Lang. Okay, Jeff Lang, seorang etis yang masuk Islam. Dia masuk Islam tahun 1990-an lagi. Dia baca ayat Quran berkenaan dengan tentang Nabi Adam AS mula-mula diciptakan apa semua kan. So bayangkan dalam syurga memang dah ada gold kan, dalam syurga memang dah ada emas, perhiasan-perhiasan syurga kan. Apabila Nabi Adam AS diturunkan ke bumi kan, agak-agak Nabi Adam kenal ke tak gold? Lebih kurang macam tu lah kan. Sebabnya kat syurga memang dah ada gold dah pun. Macam tu. So kalau kira macam logik kan, sebenarnya manusia sejak daripada zaman Nabi Adam dah ada dah pengetahuan tentang gold tu dah ada dah. Sebab dekat syurga memang dah ada dah sebenarnya emas kan. Emas perhiasan ni disediakan di dalam syurga. So Allah cakap, Allah dah ajar Nabi Adam segala nama benda kan. Segala nama benda macam-macam Nabi Adam dah tahu dah. Okay. Most probably lah kan. Kita punya secara logiknya kita boleh fikir macam tu lah. So dah ada DNA tu dalam badan kita dah benda tu. Kan manusia kan berasal dari syurga. Ada yang berasal dari monyet ke? Siapa yang berasal dari monyet tekan satu. Okay. Kalau berasal dari syurga tekan dua. Okay. Satu lagi, kelebihan gold ni dia boleh dibentuk macam-macam lah. Nak buat nipis ke, nak buat tebal ke, nak buat gold bar ke, nak buat apa, nak buat tali ke kan, macam nak buat benang kan, nak jahit baju ke apa semua boleh. Ni lah kita sudah sentuh ni, berguna dalam segala bentuk dan logam bersifat inert. Inert ni dia tak senang berlakunya perubahan kimia pada struktur kimia. Jadi kalau tuan-puan belajar tentang minyak tepu kan, minyak kalau dia minyak tepu, contoh minyak sawit kan, kita boleh panaskan dan kita boleh buat goreng-goreng, dia tak senang bertukar dia punya struktur kimia dia berbanding dengan minyak tak tepu macam minyak tumbuh-tumbuhan, minyak jagung, minyak kekacang kan, itu minyak tak tepu. Kalau kita buat goreng-goreng dia akan bertukar menjadi trans fat. Dia tak bagus kan untuk buat goreng-goreng, especially yang panas, yang terlalu panas kan, macam minyak canola apa semua tu tak bagus. Kalau minyak sawit kita boleh gunakan untuk buat deep fry, dia kita boleh gunakan api besar, so dia tak bertukar dia punya struktur kimia dia. Kalau gold pun sama, dia macam gas nitrogen lah kan, gas yang lengai kan. Kalau gold ni dia dia tak mudah terasimilasi dengan logam yang lain. So
So kalau orang jumpa gold tu dekat sungai, kat mana-mana kan, dia memang berada dalam bentuk asal dia lah. Okay, dia tak senang tercampur-campur dengan logam-logam lain lah. Kalau ada selut-selut tu, itu bersihkan secara fizikal je lah. Macam tu. Yeah. Ini yang Robert Kiyosaki cakap. Okay? The truth is that money doesn't make you rich. Knowledge does. Robert Kiyosaki cakap bukan duit tu yang menyebabkan kita kaya, tapi ilmu tentang duit. Okay? Ilmu tentang duit. Kalau kita ada ilmu tentang macam mana cara nak buat duit, even kita dah jatuh miskin, dah jatuh tersembam kan, drop kan, rock bottom, kita boleh bangkit sebab kita dah ada ilmu tu. Tapi beza dengan orang yang tak ada ilmu tapi ada duit. That's why saya cakap awal-awal tadi, a fool and his money soon parted. Orang bodoh yang dengan duit-duit dia banyak mana sekalipun senang kena tipu lah. Okay? Pendek kata kan. Basically emas ni tak adalah keburukan. Dia sendiri tu tak ada apa. Yang buruk tu datang daripada sifat manusia lah, yang tamak, suka bergaduh, nak berebut kan, berebut emas kan. Satu je kelebihan dia adalah, nak cakap kelebihan tak juga, tapi dia tidak direkod dalam sistem kewangan. Kalau kita simpan emas banyak mana sekalipun, kalau kita simpan secara physically, dia tak direkod dekat bank. Okay, dia tak ada rekod dekat bank. Kalau contoh kan, tuan-puan muflis lah minta jauh lah kalau sekiranya tuan-puan muflis, tuan-puan masih boleh simpan emas, tak ada masalah, walaupun akaun bank kena sekat ke dan sebagainya, tapi gold physically kita boleh simpan, tak ada orang boleh query. Nak simpan bawah bantal ke, nak simpan kat mana-mana ke, tak ada masalah ya. Cumanya gold ni perlu disimpan secara physically lah. Okay? So memerlukan ruang dan keselamatan lah, tu je lah. And then bila kita dah ada gold banyak, kita ada perasaan insecurity. So perlukan cara nak penyimpanan tu secara yang betul-betul secure lah. That's why dia ada vote kan, vote untuk simpan gold tu. Peti besi kan. Kadang-kadang nak menyumbung, nak meriak kan, pakai gelang sampai ke siku dan sebagainya kan, itu cerita lain lah. Itu sifat semula jadi manusia lah kan, macam Mami Jarum. Siapa pernah tengok. Okay, so cara macam mana nak beli emas ni banyak. Okay? Banyak cara. Nak pergi lombong sendiri pun boleh kan. Kalau kita ada mana tahu belakang rumah kita ada gold kan, boleh melombong. Jangan declare lah. Kalau declare memang kerajaan lah punya. Kalau tak declare kita punya. Boleh beli kat kedai lah. Boleh beli dalam bentuk barang kemas ataupun gold bar dan sebagainya. Boleh merompak kalau nak kan. Kalau cumanya berdosa lah berdosa dan menyalahi undang-undang lah kalau merompak. Tapi boleh dapat dengan cara itu kan. Jadi kita boleh beli melalui syarikat atau bank yang jual emas fizikal. Contoh yang ada dekat Malaysia yang famous, Public Gold kan. Public Gold antara company yang betul sah, berdaftar dan famous. Antara company yang terawal, nak cakap terawal tak juga, tapi yang famous lah yang famous. Dan alternatif kepada Public Gold adalah KAB Gold yang saya baru buka akaun dia, KAB Gold. Public Gold pun saya baru buka akaun. Saya ada simpan dalam Public Gold. Dan saya pun ada simpan dalam KAB Gold, sebabnya adalah KAB Gold diasaskan oleh Ustaz Khairul Anwar Basri. Dia penasihat syariah banyak bank lah. Antaranya dia adalah kawan juga kepada Ustaz Daud Bakar. Sebenarnya saya buka akaun KAB Gold ni sebab Ustaz Daud Bakar adalah satu nama yang memang respected, well known di Malaysia. Dan mungkin worldwide lah. Ustaz Daud Bakar. So dia adalah pengurusi kepada KAB Gold dan Patuh Syariah apa semua sekali tu, dia ada tim dia lah. Dia ada tim dia lah. Okay. Dan dia memang menyumbang idea lah kenapa terwujudnya KAB Gold. Okay. Kenapa terwujudnya KAB Gold? Sebab dia lah Ustaz Dr. Daud Bakar dan Ustaz Khairul Anwar Basri. Okay. Dan kita ada Kuwait Finance House dan lain-lain lah. Okay. Okay, apa lagi? Beli dekat platform online pun boleh. Okay. Antaranya, kalau tuan-puan pernah dengar, siapa pernah dengar Bullion Vote? Tekan 1. Saya nak tahu sebab saya dah tahu Bullion Vote ni daripada tahun 2011. Daripada tahun 2011 saya dah tahu dah tentang Bullion Vote, dan saya memang ada trade dekat Bullion Vote. Kita jual beli emas online.
Siapa pernah dengar ataupun pernah buka akaun boleh vote, tekan 1. Saya nak tahu. Kok ada kan? Ada tak? Tak ada, tak pernah dengar. Kalau tak pernah dengar, tekan 0. Tak pernah dengar. Rakan-rakan dekat Facebook tak pernah dengar. Kalau tak pernah dengar, saya buka sikit. Apa ni, saya tunjuk sikit. Selain daripada boleh vote, kita ada gold investment account online melalui bank dah, macam Maybank, CIMB ada. Dulu saya pernah gunakan CIMB untuk jual beli gold tahun 2011-2012. Dapat untung. Kita beli. Lepas tu harga dah naik, kita jual lah. Tak guna account bank, guna account bank je. Okay, masa tu. Cumanya masa tu saya tak tahu dia tak patuh syariah. Masa tu saya tak tahu yang gold investment account yang bank tu dia tak patuh syariah sebab kita tak boleh nak withdraw physical gold. Okay, macam boleh vote dia patuh syariah sebab kita boleh withdraw, kita boleh request untuk withdraw physical gold. So apa yang saya baca daripada buku ni, Emas dan Syariah ni, buku ni dikarang oleh Dr. Ustaz Daud Bakar dan Khairul Anwar Basri. Dua-dua ni adalah pengasas kepada KAB Gold lah. Okay, dua-dua orang ni. Dua-dua insan yang memang high profile lah kita panggil. Dua-dua ni adalah pengasas kepada KAB Gold. Okay. Dalam buku ni, dia terangkan secara detail kriteria untuk meletakkan sesuatu pelaburan emas itu syariah ke ataupun tak patut syariah. Antaranya adalah sekiranya pelaburan yang kita buat ataupun transaction kita buat tu online, sekiranya dia tidak melibatkan physical gold, dia pure online dan tak ada janji yang dia ada backup physical gold. Maksudnya kalau kita beli, kita tak dapat emas itu. Emas tu tak wujud. Tidak disediakan dan kita tak boleh request untuk dapatkan emas tu, dia tak patut syariah. Tapi kalau kita boleh request emas itu, jumlah yang kita dah beli online tu, kita dapat keluarkan duit emas tu sebagai bentuk fizikal, dia boleh jadi patut syariah. Okay? Macam boleh vote kan? Sekejap saya tunjuk. Boleh vote ni dia UK base. Okay? Dia UK base. Dia antara dia ada satu vote yang besar dekat UK. And then dia punya vote tu disimpan beratus-ratus kilo emas. Okay? Saya nak login dia pun memang agak kompleks sikit. Saya kena kira. Okay. Dia macam ni. Dia macam ada cubic pattern jugalah. Kalau tengok saham kan, dia ada sebelah best buy, sebelah best sell macam tu. Cumanya, kita boleh request withdrawal gold tu. Okay, kita boleh request withdrawal gold. Kalau tuan-puan pernah tengok dekat YouTube lah, saya tunjuk kok ada kan. Boleh vote. Boleh vote safe. Ni kot. To the professional bullion market. Ini betul-betul lah. Dia memang ada It dekat holds UK. over $2 billion worth of clients' assets, the largest stock of privately held bullion in the world. Bullion Vault gives private investors access to the professional markets, and we undertake to make your bullion purchase safer and cheaper and easier than anybody else. Nanti tuan-puan tengoklah saya just tunjuk sikit je. So, Bullion Vault ni dia bagi kita peluang untuk kita jual beli emas gunakan online platform, tapi kita dapat keluarkan duit, kita dapat keluarkan physical gold. Jadi dia memang kita jual dan beli emas tu based on physical gold. Okay? Physical gold tu memang ada, cuma kita beli a portion of lah, and then portion tu kita boleh keluarkan. Okay? Kita boleh keluarkan. Cuma dia ambil masa lah untuk dapatkan sebab dia dekat UK kan, nak post kat Malaysia lagi apa semua, ada cost lah, ada cost. Dan cost penyimpanan pun ada. Kalau kita beli, dia ada cost penyimpanan, dia akan charge lah every month lah, dia akan charge. Okay?
Dulu saya pernah beli beberapa ratus US dollar dululah. Kita dah jual, beli kan. Lepas tu bila tu start tahun bila tu 2015 ke macam tu. 2014. 2013 2014 saya dah stop, tak sempat kan, busy bekerja dan sebagainya. Saya withdraw semua duit yang saya ada kat dalam ni. Kita boleh deposit, kita boleh withdraw duit kita, tak ada masalah. Okay, kalau kita nak dapatkan gold tu pun boleh. Okay, dapat gold tu pun boleh. Kalau nak buka akaun dia, boleh buka je lah akaun dia. Kalau nak link untuk buka akaun dia, saya ada simpan dia punya link ni sekejap ni saya ada share dekat dengan Captain ni. Siapa-siapa yang nak link ni sekejap saya share link ni dekat bahagian komen dekat Zoom. Tuan-puan boleh tengok lah kalau nak buka akaun. Buka akaun free je. Dia tak ada charge apa-apa. Cuma bila tuan-puan nak buat jual beli emas tu baru kena bayar lah. Sebab kita nak beli emas kan. Deposit dulu. Deposit dululah baru boleh jual beli emas. Cumanya dia boleh keluarkan physical gold lah. Itu yang bagus ni. Okay. Okay, and then melalui gold investment account Maybank dengan CIMB ni kita tahulah kan, dekat Maybank CIMB ada. Okay, cuma itu tak syariah. Saya tak sure sekarang macam mana status dia. Sebab dulu dia tak boleh keluarkan gold. Dia cuma numbers je. Kita just beli harga je. Jual beli harga. Tak sure. Kalau dapat keluarkan gold, then dia boleh jatuh patuh syariah. Okay. And then yang menariknya adalah berkenaan dengan gold ni pun kita boleh beli syarikat-syarikat yang tersenarai di pasaran saham. Cumanya kalau kita beli syarikat-syarikat ni, kita tak dapatlah gold dia. Kita dapat saham syarikat dia je lah kan. Contoh kan macam kalau tuan-puan nak beli apa. Contoh Pohkong lah Pohkong ada dekat pasaran saham kan. Kita tengok Pohkong. Pohkong dah naik tinggi sangat dah kan. Sampai ini monthly saya tengok weekly. Weekly okey sikit. Weekly dah naik sampai harga RM1.77 dan dah drop sekarang kan. Sebab harga gold pun drop kan. Bila harga gold mula naik balik, dia akan start naik balik lah. Okay. Tengok Nice. Nice pun sama dia follow kan gold punya price. Okay. Tengok apa lagi. Apa ni? Tommy kan. Tommy. Sama kan. Tengok dengan price gold kan. And then apa lagi? Baves. Baves ni dia melombong. Okay, Baves ni dia melombong emas. Tak cantik sangat. Tak cantik sangat. Okay. Beli saham syarikat-syarikat yang melombong ataupun proses gold lah. Okay. Dan satu lagi berkenaan dengan gold ETF. Gold ETF ni pun ada dekat bursa. Okay, gold ETF. ETF ni Exchange Traded Fund. Dia pasaran ke depan. Istilah dia kan. Kita ada tahu gold ETF. Ni. Gold ETF Trade Plus Syariah Gold Trackers. Kalau ikut Dr. Ustaz Daud Bakar, dia cakap kalau ETF kan still sama juga konsep dia. Kalau sekiranya kalau kita beli gold menggunakan ETF, gold ETF, kita kena make sure ada gold tu sendiri. Kalau gold tu ada disediakan dan kita boleh dapatkan gold tersebut, kalau sekiranya kita nak lah kita boleh dapatkan gold tu. Bila mungkin kontrak dia dah tamat kan, kita boleh dapatkan gold futures tu kan. Dan dia boleh jatuh kepada patuh syariah. Kalau tak boleh, kalau just hanya numbers sahaja, dia tak patuh syariah. Okay? Kalau numbers sahaja dia tak patuh syariah. Contoh macam FCPO lah. Okay? Kalau tuan-puan tahu tentang FCPO kan. Futures. Ni kita pun ada gold futures. Okay? Kita pun ada gold futures. Kalau gold futures kita dapat keluarkan gold tu, dia akan patuh syariah. Kalau tak dapat keluarkan gold, tak dapat lah. Tak patuh lah. Tapi kalau macam FCPO, FCPO ni kalau sekiranya tuan-puan beli kan, tuan-puan beli FCPO kan, then bila tamat kontrak, okay, maksudnya kontrak tamat, bila habis satu kontrak tu untuk bulan itu, sekiranya tuan-puan tak jual, okay, tuan-puan tak jual kontrak tersebut, okay, sebelum dia tamat tempoh, nanti akan sampai
minyak sawit mentah dekat depan rumah, dekat alamat yang kita daftar untuk buka akaun FCPO ni. Kalau beli 1 tan lah sampai depan rumah, minyak sawit mentah. Nak buat apa? Nak goreng-goreng pun tak boleh sebab dia mentah kan, kena proses dulu. So FCPO ni kena hati-hatilah, kena cepat-cepat. Dia jual beli cepat lah, jual beli cepat. So dia kena fast in fast out macam tu. Sebab risiko dia kalau sekiranya kita last minute, kontrak tamat, akan sampai tong minyak sawit depan rumah. Kalau sampai goal tak apa kan. Kalau sampai goal depan rumah kita sukalah kan. Kalau kontrak goal tamat, tiba-tiba sampai goal depan rumah, sukalah kita dapat goal tu. Tapi kalau dapat minyak sawit 1 tan, 1 tong tu nak buat apa kan. Okay, so apa lagi? Actually banyak lagi. Ni saya share tadi. Okay, ni bercerita tentang ETF, okay? Syariah compliant. Okay, so dia akan syariah compliant sekiranya dia provide gold physically. Ni tak payah baca lah, banyak nak kena baca ni. Kenapa saya bersemangat saya nak buat PowerPoint ni sebenarnya? Sebab saya plan nak buat e-book. So semua data-data ni kan saya akan compile balik. Nanti saya akan buat penulisan lah. Saya akan buat e-book. Tapi tak tahulah, tengok rajin ke tak rajin lah. Kalau tak rajin dia akan jadi PowerPoint je lah. Kalau rajin insyaAllah lah keluar nanti e-book. Mungkin setahun 2 lagi ke. Okay, so salah satunya adalah KAB kan. KAB Gold ni yang saya baru je buka akaun dia. Buka akaun dia free je. Okay, buka akaun dia free je KAB Gold ni. And then bila buka je akaun dia, kita akan nampak lah login page apa semua. Ada harga sell dengan harga buy. Sama dengan public gold lah. Okay, kita boleh nampak harga sell dengan harga buy. Ini syarikat jual kepada kita. Dan ini syarikat beli daripada kita. Dia punya spread dia besar. Okay, spread dia 9%. Kalau sekiranya tuan-puan memang plan nak short term, personally saya cakap tak berbaloi lah. Okay? Personally saya cakap tak berbaloi. Sebab spread dia agak besar. Okay? Kalau nak long term then okay. Sebab long term ni kita tak kisah dia punya spread tu. Sebab kita nak tengok dalam 1 hingga 5 tahun akan datang. Okay? Kalau 1 hingga 5 tahun akan datang memang dia akan bergerak naik je, steady je dia akan naik. Tapi short term dia akan naik turun. So kalau sekiranya tuan-puan nak jadikan gold sebagai penyimpan nilai ataupun nak menyelamatkan nilai aset kita daripada duit kita tukar pergi gold, buat konsisten lah, konsisten buying. Maksudnya beli sikit-sikit. Okay? Beli sikit, bulan ni beli sikit, 10% daripada gaji tukar kepada gold. Okay? Every month simpan 10%, tukar jadi gold. 10% tukar jadi gold. End of the day, nanti kita akan nampak 5 tahun akan datang, sikit-sikit yang kita simpan tu akan jadi betul-betul jadi bukit. Ni baru kita cakap kan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit sebabnya gold consistently naik dari segi harga dia slowly but steadily. Okay? Slowly but steadily. Kalau kita tengok kat sini. Sekejap saya buka balik. Mana dah? Okay. Sekarang pun dah ke arah menaik dah pun. Dia akan slowly naik tapi steady je dia akan naik macam tu. So macam mana apa ni, selain daripada buka account tu, dia ada gold bar, dia ada gold bar ikut saiz lah. AU ni Aurium, okay? Aurium 999.9 tu maksudnya pure gold lah, okay? Ataupun 100% gold. Kalau 916 tu biasanya dah campur lah untuk barang kemas biasanya. Dia ada 1 gram, 5 gram, 10 gram. Ini kalau nak beli Goldina. Kalau macam saya tak kalau tuan-puan nak beli yang ni boleh. Tapi untuk buat accumulation, kalau kita nak simpan as a preservation of wealth kan, nak tukar gaji kepada gold, better beli gold bar menggunakan uncang emas. Di istilah dia uncang emas. Saya buka dia punya laman web dia macam ni. Okay, kita buka ni. Boleh register lah. Register free je. Okay. Ini pun saya share lah dia punya ni. Dia punya link dia, kalau tuan-puan nak register, saya share je lah link ni. Register free, tak ada bayar apa-apa. Cumanya bila tuan-puan nak buat pembelian barulah kena bayar kan. Okay. So bila login, dia akan muncul macam ni. So kita boleh pergi kepada uncang emas. Dan kita boleh tengok kita nak beli berapa. Okay, macam sekarang saya dah kumpul 50 gram. Dalam public gold ada 70 gram.
So kita senang je. Kalau nak contoh kita nak kumpul 1 gram sebulan kan, nak tukar daripada duit gaji tu, simpan dulu sebelum kita belanjakan. Buy dulu 1 gram, tekan je buy, tekan sini 1 gram. Dia memang dalam gram dah pun kat sini kan. Automatik dia akan calculate 250 kalau 1 gram. Kalau nak ambil setengah gram, 0.5 lah. 0.5 gram. Automatik dia akan muncul kat sini 125. So kita dah tak perlu calculate. Sistem akan calculatekan untuk kita, dia automatik. Okay? Sistem akan calculatekan. Setakat ni boleh follow tak? Ke dah mengantuk dah? Siapa boleh follow tekan F, siapa dah pening-pening tekan P. Okey ya. Tuan Asri seorang je boleh follow, yang lain dah mengantuk dah. Saya pun dah pukul 11 dah kan. Kita dah pukul 11 dah. Cuma saya excited lah nak share benda ni. Sebab saya ada pengalaman pahit, pengalaman manis dalam goal ni macam-macam. Cuma kita nak share benda ni sebabnya bila saya dah belajar benda yang betul kan, saya dah belajar benda yang betul, the correct way of investment, cara melabur dengan cara yang betul, saya rasa excited nak share. Boleh jual terus ke dari akaun ni? Boleh jual terus. Ni boleh. Memang KAB akan beli, cumanya dia akan beli dengan harga dia. Kalau kita jual terus dengan KAB, dia akan beli dengan harga ni. Agak rugilah. Tapi kalau kita hold lama kan, 5-6 tahun akan datang, obviously harga ni dah naik kan. Mungkin harga ni dah, contoh kalau kita beli 250, tapi kita nak jual balik 5 tahun kemudian, dia dah naik sampai 350. Macam tak logik kan. 300 lah 300. Boleh. Okay, jual je lah. Jual dekat KAB. Sebab tu dia tulis sini, KAB buy. Okay. Syarikat beli dari kita. Okay, ini KAB sell. Syarikat sell kepada kita. Macam tu. Tapi kalau macam ada apa-apa pertanyaan, boleh je terus contact KAB, nanti diorang akan guide lah. Sebab syarikat ni baru sangat-sangat masih bergetah lagi. Okay, syarikat ni baru beroperasi 4 bulan. Okay, baru beroperasi 4 bulan. Tetapi dalam tempoh 4 bulan, dah ada lebih daripada 9,000 orang buka akaun KAB ni. Salah satu sebabnya saya rasa adalah sebab ini satu-satunya syarikat yang pure Muslim, Bumi Putera produk lah. Muslim ni yang buka akaun ni. Okay. And then dia carry weight nama Dr. Daud Bakar. Okay, sebab Dr. Daud Bakar adalah chairman kepada syarikat ini. Okay, dia adalah chairman. Kijang emas Maybank, kijang emas dikeluarkan oleh Maybank. Kalau tuan-puan ada beli kijang emas, tuan-puan boleh jual kepada KAB Gold. KAB Gold terima. Kalau sekiranya tuan-puan nak jual lah, nak dapatkan cash kan, KAB Gold terima. Okay? KAB Gold dia terima semua gold bar, gold dinar, apa-apa silver saya tak sure, tapi gold lah gold yang dia amethyst ke apa kan, maple leaf, banyaklah macam-macam kan. OUB punya tu, OUB pun KAB Go terima. KAB Go terima. Kita boleh jual dekat KAB. Kalau beli fizikal go dia tak ada isu sangat. Yang penting kita bayar on spot lah. Tak boleh hutang-hutang. Kalau kita hutang ataupun kalau kita tertangguh bayaran, contoh nak bayar ansuran, bayar 2 kali tak boleh. Dia tak syariah. Gold kena bayar on spot. Okay? Tapi kalau kita buat online transaction, dia consider on spot. Dari segi syariahnya dia jatuh kepada patuh syariah sebab dia berlaku on spot. Especially kalau kita gunakan online payment, dia on spot bayar. Cumanya physically tu kita nak ambil bila-bila tu tak ada masalah dah. Okay? Cuma KAB Gold ni kalau kita nak keluarkan gold tu, kita nak pergi collect sendiri dekat office, kita boleh pergi selepas 30 hari baru produk tu ada lah. Produk tu dah ada, cuma dia ada dekat dia punya peti besi lah. Kalau kita nak keluarkan dalam tempoh 30 hari lah, baru kita boleh dapatkan tu, boleh collect dekat office. Saya baru je pergi office dia semalam dekat Gombak. Dekat Gombak. Office pun baru set up je, nampak sangat dia baru set up lah. Okay, tak ada apa lagi. Ada meja, kerusi, lepas tu ada 3 orang staff macam tu je.
And then syarikat ni saya nampak akan grow lah very fast. Okay, akan grow very fast. Ini boleh vote. Tadi saya dah share. Boleh vote ni internationally. Okay, ini option yang saya bagi untuk tuan-puan yang suka trade. Kalau kita nak trade, kita boleh beli boleh vote. Okay, kita boleh trade. Okay, sebab dia cepat, dia bergerak. Tapi kalau nak simpan emas long term ataupun nak wealth preservation, simpanlah dekat KAB Gold. Ataupun public gold pun boleh. Tapi saya suggest KAB lah. Personally saya suka KAB Gold lah sebab Dr. Daud Bakar. Itu sahaja. Personally lah. Orang lain saya tak tahu. Harga beli yang dia ambil berapa? Harga beli macam saya tunjuk tadi. Sekejap, dia ambil, dia spread dia 9%. Itu yang tak bestnya sebab spread dia agak besar kan. Kalau kita beli sekarang 250, kalau kita nak jual sekarang dekat KAB, dia akan ambil 227. So kita rugi kat situ. So that's why saya cakap untuk short term tak sesuai. Okay, untuk short term tak sesuai. Tapi untuk long term, okay. Sebab long term, gold akan sentiasa naik kan. Nilai dia akan sentiasa menaik. Okay. Ni quote yang menarik tadi quote ni. Walaupun dari brand lain tinggi sikit. Brand lain bukan 9%. Yang tu kena contact direct KAB Gold. Nanti tuan-puan boleh email ke ataupun call lah. Sekejap saya tengok. Ni nombor telefon dia dekat laman web dia ni. Ataupun nak pergi terus office dia pun boleh. Ni ada office kat Ampang ni, dekat sikit kan. Gombak pun ada. Ini office dia. Boleh call dua number ni ataupun inquiry KAB Gold dekat email ni. Nanti boleh tengok balik lah. Boleh call ataupun email, tanya dia berapa yang dia beli. Okay. Sebab company kan business, dia mesti akan ambil untung kan macam tu. Okay. Apa kelebihan KAB Gold ni mungkin saya akan cerita nantilah. Sekejap lagi lah. Gold is no longer an investment. Gold is no longer a portfolio item. Gold is certainly not a trading vehicle. Gold is your lifeline. And I mean that literally. Maksudnya kena ada lah untuk preservation. Sebab harapkan duit yang kita simpan, dia akan cepat bocor. Okay? Personally memang macam saya dulu kan kerja bertahun-tahun. Bila kita tengok balik ke mana duit gaji kita kan, tak ada. Duit gaji kita hilang, tak tahu pergi mana. Tak tahu beli apa pun. Tengok barang tak bertambah apa. Tapi duit dah tinggal tak tahu pergi mana. Tapi kalau kita tukar kepada gold as a part of our asset kan, dia akan ada. Kita boleh nampak dia tu bertambah. Okay? Kisah pelaburan emas ni saya tak nak cerita lah. Tak nak cerita lah. Kisah sedih. Okay. Tapi untuk investment di long term. Okay. Untuk investment di long term. Okay, ini saya ambil daripada buku Sifu Emas, Tuan Zulkifli. Dia cakap zaman Nabi dulu 1 dinar gold, 1 dinar emas boleh beli seekor kambing. Pada zaman sekarang pun 1 dinar emas, duit sekarang, masih lagi boleh beli seekor kambing. So maksudnya gold ni dia reserve nilai yang ada. Okay, dia reserve nilai. Dia tak berkurang. Okay. Walaupun dia tak bertambah naik, tapi dia tak berkurang. So nilai tu maintain je. Sebabnya nilai gold tu berada pada physical gold tu sendiri. Okay. So kalau tuan-puan dah kerja penat-penat kan, simpan dulu satu portion untuk keselamatan lah. Maksudnya tukar kepada gold sedikit. Kita dah tak risau dah duit akan bocor. Sebab dia dah jadi gold. Dia tak bocor dah. Okay. Dekat Malaysia ni terlampau banyak scam yang melibatkan gold. So nak kena hati-hatilah. Saya pun dah terkena dah. Bukan cerita orang lain lah. Saya sendiri pun dah terkena masa kita zaman-zaman jahiliah dahulu lah. Okay. Ni macam-macam lah yang bank negara rate pun ada, macam Geneva Gold ada, Page Entry Gold lah, Caesar Gold lah, Worldwide, macam-macam lah So boleh tengok dekat laman web Bank Negara Malaysia, banyak company-company yang buat scam lah. Okay. Ni apa ni? Ini yang latest 12 Disember 2020 kan. Police probing gold trading scam cases involving 440,000 in losses. Banyak penipuan yang berlaku kan. And then ada banyak ayat-ayat Quran berkenaan dengan gold. Mungkin saya cerita lain lah. Ya, kita dah pukul 11 lebih dah. Ada lagi beberapa slide lagi ni nak kena cerita ni.
Okey, setakat ni okey tak? Boleh faham tak apa yang saya sampaikan? Siapa yang boleh faham dapat sesuatu tekan 1. Kalau tak dapat apa-apa tekan 0. Mungkin kena buat part 2 lah Kita buat part 2 lah nanti. Tak habis lagi ni. Ada lagi nak cerita ni. Okey. Tuan Pan okey? Boleh faham tak? Kalau boleh faham tekan 1. Kalau tak faham tekan 0. Baru seorang je respon ni, Puan Mariam je dengan Tuan Ahmad Asri. Orang lain dah tidur kot. Okey, saya rasa mungkin sampai situ dahulu. Saya pun tak nak lama sangat. Kita pun dah 11.15 dah. So, saya harap semoga perkongsian ini sedikit apa yang saya tahu sikit-sikit ni bermanfaat. Bermanfaat sedikit. So, jangan tunggu lama-lama. Sementara KAB Go ni masih free lagi untuk buka akaun, buka dahulu. Okay? Sebab dia free, tak rugi apa-apa. Buka dulu. Nak beli ke tak beli tu kemudian cerita. Sebabnya kita tak tahu sebab syarikat baru 4 bulan kan. Masa ni mungkin dia masih offer lagi untuk free account opening. Rebut peluang ni, buka siap-siap. Jangan tunggu bila dah nak kena bayar. Kan nanti kan macam dah tiba-tiba nak buka akaun, kenapa dah kena bayar ni RM20 ke RM30 ke macam tu kan. Sementara awal-awal ni rebut peluang. Okay? Nanti dah nak kena bayar nanti dah kita akan berfikir banyak kali. Even RM10 ke RM10 pun kadang kita berkira kan nak buka akaun-akaun ni. Okay, so sampai situ dahulu. Semoga bermanfaat lah untuk tuan-puan. Ada sedikit input lah kan. Saya pun tak pandai sangat. So kalau ada salah silap saya minta maaf. Semoga dapatlah sesuatu. So terima kasih kepada semua kerana sudi stay sampai dah pukul 11.16 dah. Walaupun tak ramai pun tak apa. Jadi insyaAllah nanti saya akan share balik lah video ni. Kita ada, saya tak habis lagi, ada a few slide lagi. Mungkin kita akan buat second session lah. Tengok kalau saya free besok ke, atau kalau tak sempat mungkin next week lah. Kita tengok. Sebab saya nak selang-seli juga ni dengan saham. Tak naklah fokus Go sangat. Go ni dia lebih kepada wealth preservation. Kita dah buat duit banyak-banyak, nak simpan as a goal. Okay? Kalau simpan as a cash, dia akan habis. Percayalah ya. Simpan cash, dia akan habis. Sikit lama-lama tak ada. Tapi simpan as a goal, dia akan preserve, dia akan slowly meningkat dan kita akan nampak dia punya peningkatan tu. Sikit-sikit lama-lama dia akan jadi banyak. Okey, sampai situ dahulu. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. InsyaAllah saya akan buat satu session lagi lah untuk kita conclude semua apa kita dah discuss pada malam ini. So kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.